Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kini, anda bersama saya Arif Syamim di Buletin Budaya. Tajuk utama hari ini ialah pantang larang kaum di Malaysia. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, pantang larang bermaksud perbuatan yang terlarang untuk dilakukan menurut adat atau kepercayaan sesebuah kaum. Pada kebiasaannya, pantang larang bertujuan untuk mengelakkan sesuatu perkara buruk berlaku dengan mendekahnya secara kiasan dan bukan secara terus. Di Malaysia, kita terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Antara kaum utama yang terdapat di Malaysia ialah kaum Melayu, Cina dan India, di mana setiap kaum ini mempunyai pantang larang mereka yang tersendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pantang larang kaum-kaum ini, kami bawakan rakan setugas kami Atikah di Melaka untuk mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut. Silakan Atikah. Saya Mama Arif. Seperti yang dimaklumkan, hari ini bersama saya ialah Puan Hasna binti Hussein, salah seorang penduduk di Kampung Permatang Duyung, Melaka, berkenaan dengan budaya pantang larang masyarakat Melayu. Okay, baik Puan. Mungkin Puan boleh senaraikan beberapa pantang larang masyarakat Melayu yang masih kita gunakan sekarang. Pantang larangnya seperti kalau duduk di dapur, kalau kita menyanyi dapat suami tua. Kalau duduk di tangga, kalau orang tamu Minang, sekat jalan. Kalau duduk di bantal, kata bisul. Kalau untuk ibu yang mengandung, melilit tawel di leher. Suami kalau melilit tawel di leher, nanti tali pusat anak melilit leher. Kalau pergi memancing, takut anaknya jadi sombeng. Mungkin Puan boleh terangkan kenapa pantang larang ini masih digunakan sehingga ke hari ini? Ya, walaupun kita dalam zaman moden, yang lama kita tak boleh nak lupa. Pantang larang ni banyak manfaatnya juga. Kita boleh ikut. Itu semua untuk kebaikan kita bersama. Walaupun kita dalam keadaan moden kan, pantang larang tu orang tua kata, tu kita boleh ikut semua sekali. Itu banyak faedahnya nanti akan datang. Baik Puan, terima kasih. Saya kira ini sahaja laporan saya di Melaka. Kita teruskan dengan rakan setugas di Selangor, Walila Syafiqah. Terima kasih rakan setugas saya Nur Atikah yang berada di Melaka. Jadi saya sekarang akan menemu ramah Encik Ong yang tahu sedikit sebanyak tentang pantang larang kaum Cina. Ya, Encik Ong. Okey, apa khabar Encik Ong? Okey, jadi saya akan, boleh tak Encik Ong ceritakan betapa penting pantang larang ni sebenarnya untuk dipatuhi oleh kaum Cina? Penting? Buat saya tak penting kot. Zaman sekarang tak ada. Oh, jadi masa zaman dulu macam mana? Mungkin ni titik beratkan semasa tahun baru Cina itu buat kaum Cina penting lah. Oh, jadi zaman sekarang tak buat Kurang titik beratkan. Oh, tapi masih buat? Masih buat. Okey, jadi kalau Encik Ong cakap macam tu, adakah Encik Ong masih mengamalkan pantang larang ni? Dan mengapa? Untuk tahun baru Cina, yes, kita yang mengamalkan. Salah satu ialah dia kalau tahun baru Cina kami tak boleh sapu lantai lah. Sebab dia akan buang tuah keluar. So dia akan menyimpan sampah tu dalam rumah supaya tuah tu tinggal dalam rumah. Oh, jadi kalau nak kemas rumah semua malam? Malam kemas dalam tong sampah, lepas tu besok baru buang. Oh, okey. Jadi ada Mas Encik Ong masih mengamalkan lah. Yes. Cuma tak semua. Tak semua. Oh, I see. Okey, soalan last. Selalunya ada tak reaksi masyarakat Cina bila dia nampak macam kaum Cina yang lain melanggar? Contoh, jiran dia nampak jiran sebelah dia sapu sampah sewaktu tahun baru Cina. Ada tak dia akan tegur ke, marah ke, ataupun dia akan ke? Buat masa ni dah tak ada lah. Zaman dulu mungkin ada lah segelintir. Cuma buat masa ni memang tak ada orang nak tegur. Sebab mereka dah tak pentingkan adat-adat ni. Cuma adat tu berlaku kat keluarga saja. Kalau keluarga je tegur. Okey. Terima kasih Encik Ong atas kesediaan untuk menemu ramah. Okey, jadi sekian saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan setugas saya, Ayu Rahana yang berada di Kuala Lumpur. Silakan. Terima kasih Nina yang berada di Ceras Selangor. Baiklah, kita akan teruskan dengan pantang larang dalam kaum India yang akan diperjelaskan lebih oleh Sir Rajin pada hari ini. Baiklah Sir Rajin, saya ingin bertanya mengenai beberapa soalan. Mengapakah pantang larang kaum India masih diguna pakai sehingga hari ini? Apakah relevannya?
Relevannya berkaitan dengan adat, istiadat dengan keagamaan. So dia masih kekal sebab ini adalah untuk istiadat atau pantalarang ini sebab pembawakan daripada turun menurun. Ada bersangkut paut dengan adat dan ada bersangkut paut dengan agama. Secara tidak langsung lah. Oh, saya faham. Baiklah, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar mengenai pantang larang kaum India yang ada menyebut bahawa sekiranya kita berada di dalam satu rumah baharu, kita perlu mendidihkan susu sehingga menggelegak dan tertumpah daripada bekas yang dididihkan. Apakah relevan? Relevannya mendidih susu itu adalah bagi sebagai tanda kesyukuran. Dan membawa berkat dan rumah tu dipenuhi dengan kecemerlangan yang akan membawa kepada si penghuni lah. Itu dia. Terakhir, saya ingin bertanya mengenai memotong rambut pada hari-hari seperti hari Selasa, Khamis dan Sabtu dianggap tidak baik untuk orang kaum India. Adakah ini benar? Tidak. Dengan cara terusnya tidak. Tapi ini menjadi satu istiadat sebab memotong rambut sebagainya maksudnya didatangkan pada waktu malam. Dari masa dulu-dulu waktu malam tu dia tidak ada istimewaan elektrik macam sekarang lah, dia pakai pelita sebagainya. So takut bila cahaya tu tak terang masa dia buat rambut patut potong rambut tu, kalau dia dengan cara tersendiri dia akan cederakan diri dia dan itu satu halangan lah. So bagi orang senang nak tepikan itu, dia mengatakan hari-hari tersebut tidaklah begitu bagus untuk memotong rambut dan sebagainya lah. Terima kasih Sir Rajin atas Sama-sama. penerangan tersebut. Baiklah, kita akan kembali ke Sri Pentas. Baiklah, terima kasih Cik Ayu Raihana, rakan tugas kita dari Kuala Lumpur. Di sini kita dapat simpulkan bahawa pantang larang akan mendatangkan kebaikan dan manfaat serta memberi kesedaran kepada kita, masyarakat tempatan maupun masyarakat luar. Pantang larang mengajak kita untuk lebih menjaga kebersihan, menjaga keselamatan diri dan kesihatan diri. Tidak kira pantang larang dari kaum Melayu, kaum Cina maupun kaum India dan kaum yang lain memberi kesan yang sama kepada kita. Hasilnya, kita sebagai masyarakat akan lebih berhati-hati dan akan sentiasa mementingkan kebersihan serta keselamatan diri. Akhir kata, kita berharap bahawa pantang larang ini akan sentiasa dipelihara dan dipupuk sehingga ke generasi akan datang supaya pantang larang ini tidak tenggelam di telan zaman. Sebelum berakhirnya buletin kita pada hari ini, ingin saya memberi serangkap pantun. Pergi ke kedai pada waktu pagi, hanya berjalan, jangan berlari. Pantang larang sentiasalah diingati, jangan kita melupai. Sekian, terima kasih daripada kami, Buletin Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.